Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fadilina binti Senin, nombor matrik 275832. Di sini saya dan rakan-rakan saya akan mengupaskan isu keselamatan produk dan standard kualiti di negara China. Terlebih dahulu saya akan membawa isu pengenalan dia terlebih dahulu, yang mana negara China kita kenali sebagai Republik Rakyat China yang mempunyai kapasiti penduduk paling banyak di dunia dengan berjumlah 1.4 bilion orang. Negara China juga mempunyai peranan utama dalam ekonomi global, yang mana ianya merupakan pengeksport terbesar di dunia. Okey, sebelum kita mengupas isu lebih lanjut, apa kata kita kenali apa itu keselamatan produk dan standard kualiti itu sendiri. Keselamatan produk adalah merupakan satu langkah-langkah yang diambil oleh pihak pengeluar untuk memastikan produk yang dihasilkan tidak membahayakan pengguna, sama ada dari segi keselamatan fizikal, kesihatan ataupun kepada alam persekitaran kita. Aspek yang dititik beratkan daripada penggunaan bahan yang selamat, reka bentuk yang tidak mendatangkan bahaya, serta peraturan-peraturan bagi penghasilan produk itu sendiri yang mematuhi kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan. Manakala standard kualiti pula merujuk kepada piawaian atau spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak kawal sedia agar penghasilan produk mencapai piawaian yang telah ditetapkan. Kualiti produk merangkumi pelbagai aspek seperti ketahanan produk, kesesuaian dengan alam sekitar dan pematuhan prestasi produk itu sendiri. Standard ini perlu dipatuhi oleh setiap pihak, sama ada daripada pengeluar, pengedar maupun penjual. Okey, negara China menitik beratkan dalam isu keselamatan dan standard produk yang dikeluarkan oleh pihak mereka. Negara China dengan campur tangan daripada pihak kerajaan dan pihak kuasa agar memastikan produk yang dihasilkan oleh negara itu mencapai piawaian dan standard yang dikehendaki selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan. Perkara ini akan meningkatkan daya saing negara China itu sendiri. Pelbagai langkah telah diambil oleh negara China bagi mengelakkan penarikan balik produk yang telah dihasilkan, yang ini boleh merugikan negara itu sendiri. Negara China juga membuat piawaian kualiti terhadap standard produk yang telah dikeluarkan. Oleh itu, pihak mereka telah mengeluarkan pelbagai peraturan dan langkah-langkah agar pihak pengeluar atau penjual maupun pengedar untuk mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan. Dina kerana membentangkan berkenaan dengan pengenalan keselamatan produk dan standard kualiti di China. Saya Muhammad Kamal Arif Abdullah 275269 akan membentangkan berkenaan dengan keselamatan produk dan standard kualiti di China, di mana seperti yang kita ketahui, China merupakan kuasa ekonomi terbesar di dunia, telah memperkenalkan pelbagai standard untuk keselamatan dan kualiti produk dengan standard keselamatan kebangsaan GB atau lebih dikenali sebagai GuaBio sebagai yang paling penting, terutama dalam produk yang melibatkan keselamatan awam. Kewajipan pematuhan peraturan teknikal ini melibatkan semua produk yang dihasilkan atau diimport ke China untuk memastikan memenuhi tahap keselamatan dan kualiti yang ketat yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan, di mana pematuhan terhadap peraturan ini adalah langkah penting dalam usaha China untuk membina reputasi sebagai pengeksport yang bertanggungjawab. Dengan ini, China mampu mengekalkan kedudukan sebagai kuasa ekspor yang mampu bersaing di peringkat global. Pentadbiran Standardisasi China (CAC) adalah badan utama yang bertanggungjawab dalam penyusunan, pembangunan dan pelaksanaan standard kebangsaan. SAC memainkan peranan penting dalam bekerjasama dengan Pentadbiran Persijilan dan Akreditasi China (CNCA) dalam menguruskan proses persijilan wajib dan prosedur ujian. Salah satu sijil persijilan yang paling signifikan adalah Persijilan Wajib China (CCCC) dan diperlukan dalam banyak produk seperti peralatan elektrik dan otomotif sebelum dijual di pasaran. Ianya bagi memastikan produk
itu adalah selamat digunakan. Persetujuan CCC ini berfungsi sebagai satu jaminan bahawa produk tersebut mematuhi standard keselamatan yang telah ditetapkan. Tanpa CCC, produk ini tidak boleh dijual atau diedarkan di pasaran China. Yang keempat, projek China Standard 2035 ini bertujuan memperbaiki standard keselamatan dan kualiti produk, terutama bagi produk-produk yang memerlukan pengawasan ketat seperti kosmetik dan peranti perubatan. Di mana di bawah inisiatif ini terdapat penekanan khusus terhadap produk-produk yang memerlukan tahap keselamatan tinggi. Setiap produk dalam kategori ini perlu menjalani pendaftaran, ujian dan pelabelan yang ketat sebelum dijual di pasaran China. Di samping persetujuan CCC, terdapat beberapa persetujuan lain yang walaupun bersifat sukarela namun dapat meningkatkan daya saing produk di pasaran China. Sebagai contoh, China Environmental Labeling dan China Organic Product Certification, di mana China berusaha memperbaiki reputasi produk buatannya di peringkat antarabangsa, meningkatkan keyakinan pengguna terhadap kualiti dan keselamatan produk. Persetujuan ini membuktikan bahawa China mempunyai sistem kawal selia produk yang komprehensif dan mantap. Di samping melindungi pengguna, sistem ini juga membantu membaiki imej produk buatan China di pasaran antarabangsa yang dihasilkan di negara itu. Di mana kesimpulan, keselamatan produk dan standard kualiti di China memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan produk berada di pasaran domestik dan antarabangsa mematuhi piawaian yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Saya akan menyerahkan kepada Encik Erna bagi menerangkan analisis isu dan cabaran keselamatan produk dan standard kualiti di China. Terima kasih. Saya Nur Erna Nabila binti Azman, nombor metrik 274-760. Analisis isu dan cabaran keselamatan produk dan standard kualiti negara China. Yang pertama, China menghadapi cabaran dalam bentuk memastikan produknya, iaitu produk ekspornya seperti peralatan elektronik dan litar bersepadu, dapat mematuhi piawaian keselamatan yang ketat, terutama melalui sistem persijilan wajib seperti CCC, iaitu China Compulsory Certification. Yang kedua, produk China khususnya elektronik perlu memenuhi standard antarabangsa untuk bersaing di pasaran global. Kegagalan mematuhi piawaian ini boleh merosakkan reputasi China di peringkat antarabangsa. Selain itu, China juga berdepan dengan cabaran dalam memastikan kualiti bahan mentah yang diimport seperti petroleum dan bijih besi, kerana bahan-bahan ini penting untuk industri domestik dan keselamatan produk akhir. Analisis yang terakhir, untuk mengekalkan lebihan perdagangan, China perlu memastikan produk ekspornya terus mematuhi piawaian keselamatan dan kualiti antarabangsa bagi mengelakkan sekatan atau denda yang boleh menjejaskan ekonomi negara China. Sekian, terima kasih. Kesan dan implikasi. Penurunan nilai ekspor China sebanyak 4.6% pada tahun 2023 telah memberi kesan langsung kepada KDNK negara, kerana ekspor merupakan komponen yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan China terhadap ekspor sebagai pendorong utama bagi keluaran dalam negara kasar menjadi sebarang penurunan dalam nilai ekspor memberi impak langsung kepada pertumbuhan keseluruhan ekonomi negara. Seterusnya, peluang perdagangan bagi China juga akan berkurang akibat cabaran dan isu ini apabila produk daripada China tidak dapat bersaing dari segi kualiti dan harga. Hal ini bukan sahaja memberi kesan kepada syarikat besar, tetapi juga kepada perusahaan kecil dan sederhana yang merupakan nadi kepada pertumbuhan ekonomi domestik.
Kestabilan kewangan juga merupakan aspek yang terjejas akibat cabaran ini. Dengan penurunan nilai ekspor, lebihan dagangan yang biasanya menyokong imbangan pembayaran negara akan berkurang. Hal ini berpotensi untuk menimbulkan ketidakstabilan dalam mata wang yang meningkatkan risiko inflasi di China. Ketidakpastian dalam nilai ekspor boleh menyebabkan pelabur merasa tidak yakin, dan jika keadaan ini berterusan, ia boleh memberikan kesan negatif terhadap keyakinan pelabur domestik dan asing di dalam negara. Seterusnya, cadangan dan strategi. Untuk mengurus perdagangan secara lebih berkesan, terutama dalam memastikan keselamatan dan standard kualiti produk buatan China yang lebih tinggi, beberapa strategi boleh dilaksanakan oleh kerajaan dan sektor perniagaan. Pertama sekali, langkah penting ialah memperkukuhkan pengawasan terhadap industri pembuatan dan ekspor dengan mempertingkatkan fungsi dan badan penguatkuasaan undang-undang dan menetapkan standard kualiti yang lebih ketat. Pengawasan ini dapat membantu mengurangkan insiden kegagalan produk yang seringkali mengakibatkan risiko keselamatan dan menjejaskan kepercayaan pengguna tempatan dan antarabangsa. Selain pengawasan yang ketat, kerajaan China juga boleh memperkenalkan insentif kepada syarikat-syarikat yang mengutamakan inovasi dalam keselamatan produk dan pengeluaran yang lestari. Sebagai contoh, kerajaan China memberi pengecualian cukai kepada syarikat yang mengutamakan inovasi dan keselamatan produk. Hal ini untuk menggalakkan mereka meningkatkan kualiti produk tersebut. Langkah ini bukan sahaja menggalakkan syarikat untuk meningkatkan kualiti produk, akan tetapi juga membina budaya korporat yang fokus kepada keselamatan dan inovasi. Di samping itu, kerajaan China perlu menjalankan kempen kesedaran untuk mendidik pengguna tentang keselamatan produk. Hal ini akan membantu mereka untuk membuat pilihan yang lebih bijak dan selamat. Ekoran daripada itu, kerajaan China juga perlu bekerjasama dengan organisasi antarabangsa untuk memastikan produk mereka memenuhi piawaian global. Hal ini supaya lebih mudah diterima di pasaran luar negara. Akhir sekali, kerajaan China juga boleh menggunakan teknologi seperti blockchain untuk mengesan rantaian bekalan dan memastikan produk mereka selamat dan mematuhi standard sebelum sampai kepada pengguna. Oleh itu, keselamatan produk dan standard kualiti produk yang dihasilkan oleh negara China memainkan peranan penting dalam perdagangan antarabangsa. Ini kerana China merupakan pengeksport terbesar di dunia. Okey, cabaran dalam mengekalkan standard kualiti yang tinggi boleh menjejaskan reputasi China, terutamanya apabila produk berbahaya dikeluarkan dan substandard menimbulkan kebimbangan kepada pihak global. Berbagai langkah telah dijalankan dan bertujuan untuk meningkatkan kualiti produk dan memulihkan kepercayaan antarabangsa terhadap barangan buatan China untuk mengekalkan kestabilan ekonomi dan perdagangan global. Oleh itu, sekian sahaja isu yang telah kami bawa daripada kumpulan kami berkenaan isu keselamatan dan standard kualiti produk di negara China. Terima kasih.